Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam durian. Ni hao, wanakem. Untuk hari ini kita akan kongsikan sedikit tentang teknologi cantuman di ladang, iaitu cantuman pokok durian yang kita telah tanam biji. Kita guna daripada biji kampung yang telah dirawat dahulu, ditanam. Okey, dan apabila dah mencapai saiz dalam 8 ke 10 bulan, baru kita akan cantum di ladang lah. Okay, untuk selalu sinonim lah bila kita dengar ramai yang kata istilah pokok kahwin ya. Tetapi di dalam pembiakan vegetatif kita menggunakan istilah cantuman. Kahwin, istilah kahwin hanya untuk jantan dan betina sahaja. Okey, untuk peralatan cantuman secara asalnya lah kita kena ada skater, pita cantuman plastik yang ni bersaiz 1 inci, pisau cantum, lagi satu razor blade. Kenapa nak pakai razor blade? Sebab razor blade ni tajam dia melancarkanlah proses untuk kita memotong sayur nanti. Dan seterusnya, okey, ini adalah sayur lah. Sayur ni adalah ranting daripada pokok yang kita kendaki. Contoh kali ini kita gunakan D197 iaitu Musang King. Okey, dan di dalam pemilihan sayuran kita kena pastikan mata tunas yang kita ambil yang betul-betul sesuai. Dia masih lagi bulat. Kalau istilah biasa yang pencantum gunakan sebesar kepala mancis lah. Okey, yang ni contoh. Dia bulat macam kepala mancis. Dan kalau contoh ni kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin terlampau panjang, dan jika kita tak ada sayuran yang cukup, kita boleh potong 2 lah. Mana boleh pakai untuk 2 pokok. Dan elakkan pakai sayuran yang mata tunasnya dah telah pecah lah. Contoh kalau macam ni dah tak sesuai sebab kadar kejadian dia, peratus kejadiannya amat rendah. Okey, di dalam cantuman, dalam pemilihan sayuran, ramai yang kata perlu ambil pokok yang dah berbuah untuk digunakan sebagai sumber sayuran. Sebenarnya di dalam pembiakan tak perlu. Yang penting pokok yang kita cantum tu telah disahkan betul varietinya, contohnya Musang King, melalui pencirian dan juga di bawah satu skim iaitu pengesahan bahan tanaman lah oleh pihak Jabatan Pertanian. Kalau di nursery pun pokok yang digunakan sebagai sumber sayuran, pokok tu tak pernah berbuah. Selepas kita ambil, di pruning lagi, keluar tunas baru, digunakan lagi untuk cantuman. Okey, untuk perkara seterusnya kita akan memilih bahagian mana untuk dijadikan sebagai tapak cantuman. Dan kalau boleh, kalau untuk paras pemilihan tapak tu, kalau boleh antara semua pokok semua hampir seragam lah. Kita nak dia seragam dan nampak sama sajalah. Okey. Dan yang ini kita akan pilih tapak cantumannya di sini. Dan apa yang perlu dibuat, okey, kita potong dulu. Alright. Okey, kenapa nak potong? Pertama untuk memudahkanlah kita untuk mencantum lah. Okey, nak buat di bawah ni pun boleh, tapi untuk pengesyuran kita galakkan di sini lah. Dahan bawah ni nanti boleh disimpan. Okey, mungkin boleh dibiarkan akan datang, dan pokok ni pun akan jadi 2 variety lah. Satu variety asal penanti tu, dan satu lagi variety baru yang kita cantumkan. Contoh Musang King, bawah ni durian kampung, dapat 2 jenis. Dan ini juga disimpan sebagai jaminan bekalan makanan lah untuk pokok. Okey, untuk langkah pertama, apa yang perlu kita buat adalah kita membuka kelopak cantuman. Dan untuk buka kelopak cantuman ni, panjang lebarnya dalam 1.2 cm lebih kurang, dan panjangnya dalam 3 ke 4 cm lah. Okey, dan peringatan semua lah waktu nak buka ni, kalau boleh digalakkan tangan kita di atas lah. Kalau di bawah takut kita tergelincir ke, akan melukakan tangan sendiri lah. Okey, kita kelar tepi satu. Okey,
kelar di belah kiri pula. Lepas tu yang belah atas ni. Dan seterusnya kita buka. Jika kita boleh buka lancar macam ni okey, ini adalah indikator bahawa pokok ni betul-betul sihat lah. Dan jika kita suka nak buka, lagi satu kita boleh tengok jugalah warna kulit ni. Kalau warna batang pokok kita ni warna hitam, licin, kilatnya, pokok sebenarnya dah mengalami masalah pembesaran. Okey, seterusnya selepas kita buka kelopak ni, kita akan proses kita punya sayon lah. Okey. Yang ini kita akan pakai 2. Okey, sebelah ni kita runcingkan. Dan yang belah belakang ni kita buang cambium dia saja. Okey. Selitkan terus, tarik kelopak cantuman, selitkan terus ke dalam. Okey, dan kita potong. Okey, ni dipanggil tingkap lah. Selesai saja selitkan tu, kita akan lilit dengan pita cantum. Dan proses ni tak boleh terlampau lama. Kalau tak getah dia kering bila getah kering, peratus kejayaan tu akan jadi lagi rendah lah. Okey, dan kita balut ni guna pita cantum ni dari bawah ke atas, sebab kita nak elak daripada air masuk ke dalam pita cantum. Dan satu lagi ketika lilit ni, yang penting bahagian bawah ni ketat dan kemas, yang tengah ni kemas saja. Jangan terlampau tarik dengan tegangnya bahagian tengah, nanti dia ada kes juga bila lepas cantum, sayon yang dicantum tu jadi lepeh hitam mati. Okey, yang atas ni kita kemaskan. Okey, kita last sekali kita matikan lah. Okey, ini satu lagi kaedah untuk memastikan air tak masuk. Sebab kadar kejayaan cantuman bergantung kepada kekemasan juga. Okey, siap. So ini keadaan cantuman yang kita dah buat. Dan tempoh pemantauan perlu dijalankan pada hari ke-10, hari ke-15, dan cantuman kadar kejayaan itu kita boleh nilai pada hari 21 ke 25 lah. Okay. Jika hitam penuh dalam ni berair, boleh potong lah, memang tak jadi. Alright. Dan satu lagi peringatan, setelah buat macam ni, kita kalau boleh jangan sentuh langsung cantuman ni, sebab dalam tempoh nak melekat tu bila dia teralih okey, peratus kejayaan cantuman ni pun akan merosot lah. Elakkan berlaku pergerakan lah. Bukan benda banyak lepas berlaku kalau cantuman ni ada yang kata tangan belik, okey, itu akan mengganggu juga. Alright.
Okey, ini contoh cantuman yang telah dalam tempoh 35 hari selepas cantum. Pada hari ke-25 hari selepas cantuman, kita hanya potong sedikit saja untuk memberi ruang udara dan juga sebagai ruang untuk pembesaran mata tunas. So kita boleh tengok ni mata tunas yang telah pecah lah. Okey, dan apa tindakan yang perlu dibuat selepas cantuman ni berjaya macam ni? Kita perlu potong tunas penanti ni. Potong secara berperingkat. Okey, buang bahagian atas, bahagian pucuk ni. Sebab kita nak tumpuan makanan dapat dialihkan kepada sayon yang telah dicantum. Dan juga okey, ini ujung pucuk ni. Kita potong sedikit demi sedikit. Okey, dan untuk cantasan pucuk ni kita akan jalan berperingkat. Jangan buang habis dahulu, kita buang sedikit demi sedikit supaya tak ada kejutan yang berlaku yang akan mengancam tahap survive pokok lah. Okay. Ini dalam umur 35 hari selepas cantuman. Ini adalah variety duri hitam yang telah dicantumkan pada pokok penanti, dan saya akan tunjukkan bagaimana kaedah untuk cantasan penanti yang secara berperingkat tu lah. Okey, yang ini batang-batang asal penanti tu kita akan potong. Kita buang sedikit demi sedikit lah. Okey, ini rupa selepas pemangkasan dibuat lah. Kita buang berperingkat sedikit demi sedikit. Okey, yang daun ni pun kita kekalkan sebagai jaminan makanan kepada pokok jugalah. Dan kalau kita dapati ada tunas-tunas kecil baru macam ni, yang ini pun perlu dibuang. Yang ni boleh pakai tangan pun tak apa, mudah. Dan hujung ni, okey, boleh ketip saja pakai jari ataupun boleh pakai gunting lah, mana yang mudah. Kita kutil saja. Sebab kita nak galakkan cantuman kita, tunas cantuman kita tumbuh dengan sihat dan cepat. Okey, ni oci dalam 2 bulan lebih sikit lah. Umur cantuman bagi pokok ni daripada tarikh cantum dah hampir dalam 3 bulan. Kita boleh tengoklah panjang dia pun dah mencapai tinggi sepanjang hampir 3 kaki. Okey, dan seterusnya kalau boleh tengok penanti ni macam mana kita uruskan. Kita buang daun dia dan batang dia berperingkat. Kita nak tumpu pembesaran nutrien tu kepada sayon atau tunas cantuman yang baru pada pokok ni. Jangan buang sekaligus. Batang penanti ni pun boleh dijadikan tongkat lah. Dan daun lama ni pun dibiar sebagai bekalan dan jaminan makanan pada pokok juga. Okey, dan seterusnya apa yang perlu dibuat? Sebab dalam cantuman ni batang ni masih muda dan masih sensitif, dan kita perlu sentiasa pastikan dia tidak jatuh menempel lah, kalau tak boleh patah, dan kita perlu ikat. Ikat boleh menggunakan tali plastik atau tali rafia lah. Takut dengan angin benda semua boleh patah. Dan jika cantuman ni kita biarkan saja tanpa ikat, dia kemungkinan akan melempai dan jadi dahan saja. Dia tak akan jadi pokok yang baru lah. Diharap pengkongsian teknologi pada kali ini dapat memberi sedikit panduan untuk kita kongsikan bersama, dan kita juga harap respon daripada tuan-tuan dan puan-puan dalam kalau ada pendapat, ada cadangan kepada kita bagaimana
atau perkongsian pengalaman cantuman daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan semua, kita amat alukan. Sekian, terima kasih dan salam durian.